من الشيطان له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bila kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia daripadanya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang bahagia ini untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita hadir ke dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang hormati pengurusi barisan imam, Bilal, Siap dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kuliah pada malam ini saya akan membaca sedikit petikan ataupun nas daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, iaitu satu bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada Fadilatul Tasbih wa Tahmid wa Baqiyatil Azkar. Itu satu bab ataupun satu fasal yang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala meletakkan di dalam kitab beliau ini, Ihya Ulumuddin, yang menceritakan tentang Fadilatul Tasbih, kelebihan bertasbih, bertahmid dan bertahmid, wa baqiyatil azkar dan segala zikir-zikir yang lain. Ini dalam bab ini Imam Al-Ghazali mengutip beberapa hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang tasbih, iaitu subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan menceritakan tentang beberapa zikir-zikir yang lain. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini tuan-tuan, kitab yang sangat masyhur yang tidak lagi kita perlu kenalkan kepada umat masyarakat kita. Sentiasa kita mendengar, selalu kita mendengar nama kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi kitab pun tidak asing lagi, dan nama imam pengarang kitab ini pun tidak asing lagi bagi kita semua. Itu seorang imam besar, seorang imam yang alim, yang faqih, yang sufi pada masanya.
Bahkan di dalam mazhab Syafi'i beliau berada di dalam kedudukan mujtahid ataupun digelar dengan mujtahid mazhab. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita Imam Ghazali juga alim di dalam ilmu fiqh, tuan-tuan. Sebagaimana kita selalu dengar Imam Ghazali ni, bila sebut nama Imam Ghazali, orang akan kenalnya dengan ilmu tasawuf, kan? Dia sebut ya Al-Ghazali tasawuf. Kitab Minhajul Abidin, kitab-kitab yang masyhur lah. Kitab Ayyuhal Walad, termasuklah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab tasawufnya yang terbesar yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Akan tetapi Imam Ghazali juga beliau alim di dalam segenap ilmu yang lain, khususnya dalam ilmu fiqh, dalam ilmu usul fiqh, dalam ilmu kalam, ilmu aqidah, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Ghazali ini duduk pada martabat mujtahid mazhab. Jadi mujtahid mazhab mengarang kitab-kitab yang penting di dalam mazhab Syafi'i. Di antara kitabnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulafah. Itu di antara kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang kemudian yang diringkaskan, diikhtisarkan dan dihuraikan oleh ulama-ulama selepasnya, yang kemudian kitab-kitab tersebut menjadi umdah, menjadi kitab pegangan, kitab yang besar, kitab yang penting di dalam penyebaran mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, ala kulihannya kita bukan nak fokus ke situ, tapi kita nak baca sedikit, tuan-tuan. Kita mengambil berkat dengan kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi keberkatannya, tuan-tuan, terbukti, tidak diragui lagi. Maksudnya keberkatan kita Ihya Ulumuddin diakui oleh para alim ulama pada zaman beliau, zaman setelah zamannya, dan zaman kita hidup sekarang. Jadi keberkatan yang ada ni tidak diragui lagi pada kitab Ihya Ulumuddin. Baik, jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fadilatut tasbih wa tahmid wa baqiyatul azkar, kelebihan bertasbih, bertahmid dan beberapa zikir yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala terus masuk dengan menukilkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamida salasan wa salasin wa kabbara salasan wa salasin wa khatama al-mi'ah bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin, barang siapa yang bertasbih selepas daripada tiap-tiap kali dia sembahyang. Subhanallah, berapa kali? Salasan wa salasina, 33 kali. Jadi orang yang bertasbih 33 kali selepas daripada dia mengerjakan sembahyang. Wa hamida salasan wa salasin, dan dia bertahmid 33 kali alhamdulillah. Subhanallah bertasbih 33 kali, alhamdulillah bertahmid 33 kali, wa kabbara salasan wa salasin, dan dia bertakbir 33 kali, wa khatamal mi'ah, dan dia mengkhatamkan 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nabi kata ghufirat dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahr, diampunkan sekalian dosanya walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosanya tersebut seumpama buih yang berada di lautan.
Jadi diampunkan sekalian dosanya, walaupun dosanya itu banyak seumpama banyaknya buih di lautan tuan. Jadi hadis ini akhrajahu Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim yang daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata hadis sahih. Hadis tuan, hadis sahih yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan orang yang mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kemudian membaca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka sekalian dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terlampau banyak dosa yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebab ini tuan-tuan, zikir yang kita buat sekarang ataupun yang kita amalkan sejak turun-temurun selepas daripada kita solat. Kan habis kita baca istighfar, kemudian kita baca ayat kursi, Allahumma anta salam, Allahumma ajirna minan nar, kita baca ayat kursi, kita baca Fatihah, kemudian kita baca tasbih. Ilahana ya Rabbana subhanallah. Subhanallah berapa kali tu? 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Jadi itu sir dia tuan-tuan, ataupun rahsia dia. Itu bukannya sekadar ataupun ulama saja-saja letak, tidak. Ya, yang dilakukan amal kita itu bukan hanya sekadar direka-reka, tidak. Tapi ia adalah berdasarkan daripada hadis sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal yang kita lakukan ini sebenarnya bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya 33 kali. Sebab Nabi kata 33 kali. Kalau lebih macam mana? Kalau lebih tak ada masalah, bukannya kita kata berdosa, tidak. Tapi yang cantiknya kena tepat dengan 33. Kenapa? Situ ada rahsia dia. Kenapa Nabi sebut 33 kali? Maka ada rahsia dia. Ada sebabnya Nabi SAW menyebut 33 kali. Bandingan kita buat macam ni tuan-tuan, kunci, kan? Kunci rumah. Kunci rumah kita kan ada gigi-gigi dia. Kalau kata gigi dia itu lebih, boleh tak kita nak buka kunci rumah kita? Tak boleh, kan? Kita nak buka tak boleh. Kalau kurang giginya pun tak buka juga. Jadi mesti kena tempat-tempat gigi kunci itu dengan tempat di tombol yang kita nak buka dekat pintu kita. Lebih kurang macam tu lah kita buat perbandingan mudah-mudah, kita kata kan. Buat perbandingan mudah-mudah macam tu. Kenapa Nabi sebut 33 kali? Itu ada rahsia dia, ada sebabnya sendiri yang kadang kita pun tak tahu. Maka sebab Nabi kata 33 kali, kerana ta'abbud kita, kerana kita nak menjunjung apa yang disebutkan, kita nak beramal dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, maka kita baca 33 kali sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Itu tuan-tuan. Sebab tu kalau sibuk mana kita sekalipun, paling kurang solat maghrib kita jangan tinggal. Paling kurang lah kita katakan solat lain mungkin kita sibuk, kan? Solat zuhur mungkin sibuk kerja, solat asar mungkin kita sibuk kerja, isyak pun kita sibuk nak balik rumah nak makan nasi, contoh lah kan. Paling kurang solat maghrib kita jangan tinggalkan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30. Nak cantik lagi solat subuh sekali. Solat subuh masa yang panjang tu. Solat maghrib dengan subuh tu masa yang agak panjang dan masa agak kita relax waktu tu. Waktu tu kita tak bergegas untuk kita melakukan amal kegiatan kita seharian. Sebab sayang tuan-tuan kalau kita tinggalkan, sebab pahalanya ataupun fadail kelebihannya sangat besar. Diampunkan
keseluruhan dosanya walaupun banyaknya dosa tersebut. Jadi sebagaimana kita dah sebut dah sebelum ni, diampunkan dosa tu dosa mana? Dosa-dosa kecilnya. Ini kita maklum dah. Bila kata dosa itu diampunkan dengan zikir, dosa itu diampunkan dengan selawat, dosa itu diampun dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, makna kata dosa itu dosa yang kecil. Adapun dosa besar, kita sudah maklum tuan, berhajat perlu kepada taubat. Perlu kepada seorang itu bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diampunkan dosa-dosa kecil kita. Jadi kita semua ni pernah melakukan dosa kecil. Jadi itu salah satu cara kita nak hapuskan dosa kita. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, beliau menyambung lagi dengan hadis Nabi yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan, yang berkata, yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi fil yaumi, pada satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Jadi orang yang mengucapkan pada tiap-tiap harinya 100 kali subhanallahi wa bihamdihi, khuttat anhu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr, nescaya dihapuskan daripadanya sekalian dosanya, walaupun dosanya itu sebesar atau sebanyak seumpama banyaknya buih yang berada di lautan. Ini satu lagi faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ini, daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang tiap-tiap harinya dia mengucapkan tasbih subhanallah bihamdihi. Berapa kali tuan-tuan? 100 kali. Maka sekalian dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dosa-dosa kecilnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terlalu banyak dosa yang dia lakukan itu, seperti mana banyaknya buih yang berada di lautan. Jadi buih yang berada di lautan ni sebagai makna maklum kita tuan-tuan, banyaklah buih. Kalau kita nak pergi, nak hitung, nak bilang satu-satu, tak mungkin, kan? Mustahil pada adat kita nak bilang satu-satu, kan? Buih yang ada di lautan kita nak bilang satu-satu buih banyak. Seperti mana pasir yang berada di pantai, boleh kita nak hitung pasir. Pergi satu pantai cukuplah, kat PD ni, pergi satu pantai, kita nak hitung, nak bilangkan, nak kira pasir yang ada, tak boleh. Pergi satu pantai dekat PD ni, kita pergi nak ambil cek buih yang ada di dalam lautan tu, kita nak bilang sampai. Maksud kata ini adalah kinayah ataupun perumpamaan Nabi SAW nak kata banyak. Jadi Nabi tasbihkan, kinayahkan ataupun tasbih perumpamaan kepada perkara yang banyak. Buih di lautan, ya, pasir yang ada di pantai, itu semua nak kata banyaknya dosa ataupun banyaknya sesuatu perkara tersebut. Jadi kalau kita nak tasbih banyak, kita kata buih yang ada di lautan. Kalau kita nak kata tasbih kepada banyak, kita kata pasir yang ada di pantai. Kalau kita nak kata cantik, kita nak kata cantik, suatu benda ni cantik, kita tasbihkan, kita umpamakan dengan bulan. Itu kan semua kiasan ataupun perumpamaan di dalam bahasa Arab. Kita kata Muhammad ini wajahnya cantik berseri. Kita nak banding dengan apa cantik berseri? Dia kata betul cantik berseri. Seperti mana bulan purnama. Kan? Muhammad kal badri fi husnihi, ya. Muhammad itu seperti mana bulan pada kecantikannya, pada keelokannya. Kalau kita ni tasbih dengan bulan ni, umpama hebat sangat dah, memang cantik sangat dah, memang lawa sangat dah. Tapi baginda Nabi SAW, kalaupun ditasbih, diumpamakan dengan bulan, tapi bulan itu pun tak standing lagi dengan Nabi SAW. Nak kata Nabi itu cantiknya Nabi, lawanya Nabi, handsome-nya Nabi, lebih lagi pada itu. Ini terbukti dalam hadis
di dalam kitab Syama'il. Jabir bin Samurah, dalam hadis Jabir bin Samurah, dia kata pada satu hari aku keluar dalam satu bulan yang purnama. Kemudian aku tengok baginda Nabi SAW berada di dalam ataupun di bawah malam cahaya bulan yang purnama tadi, memakai pakaian yang berwarna merah. Dan pada malam itu aku tidak nampak yang cantik, melainkan Nabi itu lebih lagi tonjol menawannya, handsome-nya, cantiknya Nabi melebihi daripada cantiknya bulan. Itu Nabi kita, tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecantikan Nabi, kekuatan yang ada pada nabi-nabi yang terdahulu semuanya terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak ada tanding. Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan, Nabi yang wajahnya yang cantik ataupun wajahnya yang handsome, kan, wajah yang tampan, dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi nak banding dengan Nabi kita, ada kecantikan, ketampanan, kehansoman Nabi Yusuf ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kekuatan yang Allah Taala bagi mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam bila tumbuk orang mati. Kerana dalam sejarah Nabi Musa alaihissalam pernah tumbuk seorang tukang masak, tukang masak ditumbuk. Tumbuk tu bukannya nak niat untuk bunuh, tidak, tapi nak bagi pengajaran sikit je. Tapi bila Nabi Musa tumbuk mati. Ini kekuatan yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Kehansoman, ketampanan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mana disuruh oleh Zulaikha untuk keluar Nabi Yusuf, yang ni perempuan ni potong bawang, potong buah lah, potong. Kemudian Yusuf keluar. Semua bakat tengok Yusuf tu sampai tak sedar. Daripada tadi duk potong buah, lah sekali potong tangan, ya, potong jamu. Bahkan tak terasa pula tu potong, sebab terpesona dengan kecantikan, ketampanan, kehansoman Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kata apa? Mereka kata apa? Inna hadza, ini bukanlah manusia. Inna hadza malakun karim, kan? Ini adalah malaikat. Kalau manusia tak ada cantik macam manusia tak ada tampan macam ni, ini malaikat ni, bukan manusia, mereka kata. Itu mukjizat Allah Taala bagi pada Nabi Yusuf. Tapi semua itu mukjizat ketampanan Nabi Yusuf, mukjizat kekuatan Nabi Musa alaihissalam, suaranya merdu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mukjizatnya suara yang merdu. Apabila Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, bila burung lalu tu jatuh, burung lalu terbang, Nabi Daud alaihissalam tengah baca kitab Zabur, burung tu boleh jatuh. Nak kata apa ni tentang sedap merdu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka kesemuanya itu sebenarnya terkumpul pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin wa sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad itu penghulu sekalian nabi, sekalian rasul, dan penghulu sekalian anak Adam. Baik, kita kembali kepada hadis ini. Nabi kata, orang yang berkata subhanallah wa bihamdihi pada setiap harinya 100 kali, tuan-tuan, maka segalian dosa-dosa kecilnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya itu banyak seperti mana buih berada di laut. Jadi perkara ini, tuan-tuan, ya, untuk kita beramal dengan dia ini, yang paling penting kita berazam untuk istiqamah. Itu saja. Yang paling penting kita berazam untuk istiqamah. Jadi kalau kata kita boleh istiqamah, maka itu adalah cantik. Walaupun kita tak banyak amal kita, tapi amal yang istiqamah lebih baik daripada amal yang banyak tapi tak istiqamah. Amal yang dilakukan dengan sedikit, ya, hari ini kita buat, esok kita buat, tapi kita kekalkan momentum dulu.
kita kekalkan amal ibadah kita sampai sebulan kita tak tinggal, 2 bulan, 5 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun, sampailah akhir kita masih kekalkan dengan amal ibadah yang kita lakukan secara istimrar, yang kita lakukan secara istiqamah, maka itu lebih baik daripada banyak amal kita buat kemudian kita tinggal terus. Ini ada kadang ada orang yang dia tamak dalam beribadah. Tamak ibadah tu bagus, tapi tamak dalam ibadah sampai dia tak mampu nak menanggung ibadah tersebut, sampai dia tak mampu nak kekalkan untuk istiqamah ibadah tersebut. Banyak baca kitab, ini amal banyak dia baca kan, baca hadis, baca macam-macam amal yang dia tahu, dan dia nak beramal tu, semua dia nak beramal. Dia tamak dalam beribadah. Itu bagus tuan-tuan, tapi mesti kita kena kekalkan. Kalau kata banyak tu kita buat pada mula, pada akhir pun banyak tu ataupun lebih lagi pada itu yang terbaik. Sebab tu kita mula dengan sedikit. Bila mana kita mula dengan sedikit, nanti kita rasa tu dah okey, dah istiqamah, maka kita tambah lagi. Kita mula dengan sedikit, kemudian kita tambah lagi. Last sekali baru sampai tinggi. Jadi daripada carta tu di bawah naik ke atas, bukan daripada atas mencunam. Kan? Itu bab kita nak beramal kita ni lah. Baik. Kemudian وروي أن رجلا جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال تولت عني الدنيا وقلت ذات يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت وماذا يا رسول الله قال قل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح يأتيك الدنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثواب. Panjang sikit. Baik, diriwayatkan bahwasanya anna rajulan jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lelaki itu berkata, tawallat anni dunia ini lari daripada aku, rezeki sempit. Dunia lari daripada aku, maksudnya rezeki sempit. Wa qallat zata yadi, rezeki aku tak masuk. Apa yang aku buat ni tak menjadi. Kalau bisnes tak menjadi, kalau aku berniaga tak jadi, kalau aku kerja pun rasa rezeki itu sempit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fa aina anta min salatil malaikah, mana kamu daripada solatnya malaikat, mana istighfarnya malaikat, wa tasbihil khalaiq, dan tasbihnya sekalian makhluk, wa biha yurzaqun, yang dengannya itu kamu akan diberi rezeki. Qala faqultu wa madza ya Rasulullah, laki tanya, apa dia wahai Rasulullah SAW, apa itu tasbih malaikat, apa itu istighfar malaikat dan tasbihnya sekalian makhluk? Kemudian Rasul SAW kata, subhanallah, qul subhanallah, ucapkanlah subhanallah bihamdi, ucapkanlah subhanallah wa bihamdi, wa subhanallahil azim, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 marrah, 100 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ma baina tulu'il fajri ila an tusalliyas subhi, di antara waktu terbitnya fajar hingga kamu solat subuh. Di antara masuknya waktu subuh tu sebelum kita nak sembahyang. Ini susah sikit lah. Kalau orang mampu buat ni cantik, hebat. Di antara dah orang azan, kemudian nak tunggu kita sembahyang tadi ni, kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Berapa kali? 100 kali. Itu kata Nabi SAW, ta'tika dunya raghimatan sarighatan, dunia akan datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Maksudnya rezeki akan melimpah ruah kepada kamu, bisnes kamu berjalan lancar, kerja yang kamu buat dapat rezeki yang melimpah ruah. Apa saja yang kamu kerjakan untuk hasil rezeki kamu, Allah Ta'ala akan masukkan, Allah Ta'ala akan bagikan, Allah Ta'ala akan alirkan dengan
cantik, alirkan dengan bagus rezeki tersebut. Wa yakhluqullah azza wa jalla min kulli kalimah, dan Allah Taala cipta daripada tiap kalimah tersebut malakan, malaikat. Daripada kalimah yang ditasbih tadi Allah Taala ciptakan malaikat. Yusabbihullah Taala ila yaumil qiyamah, yang malaikat tadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Laka thawabuhu, yang pahala tasbih tadi Allah Taala bagi dekat kamu. Ini tuan-tuan, kelebihan, kita nak kata apa ni? Kelebihan subhanallah bihamdi, kelebihan Allah Ta'ala, orang yang menyebut subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dan astaghfirullah 100 kali di antara masuknya waktu subuh sampai kita nak bangun sembahyang subuh. Masya Allah, ini satu kelebihan yang sangat besar, ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang yang dapat beramal dan beristiqamah dengan amalan tersebut. Jadi kita azamkan dulu lah, kita tanamkan azam. Saya pun belum tentu nak boleh beramal kan. Ini saya tolong baca, kita pakat-pakat beramal. Moga-moga apa saya sampaikan ini, kalau ada daripada kalangan kita ini beramal, moga-moga dapat juga terbiah pahala dekat saya, walaupun saya belum dapat beramal. Man dalla ala khairin fahuwa kamithli. Orang yang menunjukkan, bagi tahu kepada perkara kebaikan, maka seolah-olah dia buat kebaikan tersebut. Itu ada juga dan Nabi SAW. Kau walaupun saya mungkin tak dapat lagi beramal, tapi kita azam nak boleh beramal lah. Paling kurang kita amal yang mana kita mampu kita beramal. Moga-moga beramal tadi kita akan hasilnya kita akan tuai. Kita tanam sekarang, hasilnya kita akan tuai di yaumil qiyamah kelak, di hari kiamat kelak, di surga kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak. Baik, itu saja tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kongsian yang kita dapat kongsi pada malam ini. Moga-moga apa yang dikongsikan ini kita dapat beramal dengannya, dan kita mohon kekuatan supaya Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk kita beramal. Sebab taufik ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak beramal ni kita kena ada taufik yang dinamakan dengan taufik. Apa makna taufik tuan-tuan? Khalqu qudratit ta'ah fil 'abdi. Allah Ta'ala menciptakan kekuatan untuk melakukan ketaatan di dalam diri seorang hamba. Itu taufik. Kita kata taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya Allah Ta'ala bagi taufik. Bila kata kita ada taufik, dapat taufik daripada Allah, maka kita ada kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Kita ada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Sebab makna taufik sendiri, khalqu qudratit ta'ah fil 'abdi. Allah Ta'ala menciptakan kekuatan untuk melakukan ketaatan di dalam diri seorang hamba. Lawan taufik khizlan. Khizlan ni Allah Ta'ala menciptakan kekuatan untuk dia melakukan maksiat di dalam diri seorang hamba. Khizlan ni kita tak nak. Jadi orang yang buat maksiat itu sebab apa? Kerana ada khizlan. Itu dia panggil khizlan. Tapi kita nak taufik, kita nak Allah Ta'ala bagi taufik, iaitu kekuatan dalaman kepada kita untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal ibadah. Maka dengan taufik ni barulah kita dapat mengerjakan sekalian amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita selalu mohonkan pun, ya Allah, di samping kita ini Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk beramal, kita juga mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Kerana taufik itulah kita dapat melakukan ketaatan, amal kebaikan dan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala waj'alna min
عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.